Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, rentetan daripada kejadian yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA nampaknya hari ini masuk hari ke-7 seminggu daripada insiden berkenaan. Keadaan semakin memanas, banyak pendapat dan opini disampaikan. Tetapi seperti biasa, Malaysian Respond, channel yang unik ini tidak akan ikut mengulas ulasan mainstream. Kita akan membuat ulasan yang lain sedikit, yang boleh mencetuskan pendapat yang berbeza dan membuat kita berfikir. Oke, saya akan melihat hal ini kepada isu yang lebih dalam, yaitu kenapa China terlalu berminat dengan Malaysia daripada zaman dulu lagi. Jawabannya satu, karena China, negara Republik Besar Rakyat China merupakan sebuah negara yang mempelopori gerakan komunis, fahaman ideologi komunis. Mereka mau fahaman ini diterapkan di Asia Tenggara. Kalaupun tidak diamalkan sebagai amalan rasmi negara-negara berkenaan, paling tidak ianya dipermudahkan untuk mereka memasukkan pengaruh mereka. Intaian komunis ke atas negara kita Malaysia, terutama Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya, bermula sewaktu era Perang Dunia Kedua. Apabila pihak MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army ditubuhkan, kemudian menjadi bintang 3 untuk memperjuangkan penentangan terhadap Jepun. Bukan memperjuangkan kemerdekaan Malaya, tapi memperjuangkan penentangan terhadap Jepun. Hal ini rentetan beberapa peristiwa yang terjadi di tanah besar China, seperti peristiwa Nanjing, penaklukan kota Nanking. Kemudian peperangan, orang cakap the bloody fight between Japanese and Chinese, terbawa-bawa ke semenanjung tanah Melayu. Jadi saudara-saudara, gerakan ini pada awalnya, kalau saya ada pada zaman tersebut pun, saya akan ikut dengan MPAJA. Karena mereka mau menentang Jepun, yang mau menjajah negara kita. Tetapi yang peliknya mereka tidak selari dengan British. Ini jauh lebih baik sebenarnya. Karena British ini lagilah tidak boleh percaya, lagi tidak boleh pakai. Tetapi selepas Jepun kalah, MPAJA berubah daripada objektif dan matlamat asalnya. Mereka melancarkan beberapa gerakan makar. Tetapi British dengan kekuatan daripada kemenangan pada Perang Dunia Kedua berjaya mematahkan elemen ini, dan Parti Komunis Malaya hanya terhad kepada peperangan gerila dan bukan peperangan terbuka. Alhamdulillah. Kalau peperangan terbuka berlaku kita tidak tahu, karena Vietnam tidak jauh. Oke. Jadi saudara-saudara, selama puluhan tahun atau beberapa dekad, gerakan ini cuma gerila di hutan. Pasukan tentera kita selepas merdeka menangani mereka. Sehinggalah terjadi satu peristiwa pada tahun 1969, yaitu 4 tahun selepas penubuhan negara kita Malaysia dan 12 tahun selepas negara kita merdeka, apabila keputusan pilihan raya umum 1969 diumumkan, Parti Komunis Malaya keluar dari hutan, mereka mensabotaj, meniupkan api perkauman. Saudara-saudara, jujur saya katakan, walaupun ada provokasi daripada pihak DAP kononnya, tetapi saya rasa itu bukan provokasi. Ianya hanyalah perarakan kemenangan. Perarakan kemenangan terutama di Kuala Lumpur, apabila di bahagian wilayah persekutuan DAP memenangi banyak kerusi. Tetapi elemen provokasi dan sabotaj daripada pihak Parti Komunis Malaya telah menjadikan perarakan berkenaan, kemudian bergabung dengan satu perarakan mayat kalau tidak silap saya, telah menjadikan pihak satu lagi terprovokasi. Jadi nampak kita tidak boleh mutar-balik sejarah, saudara. Kita mengaku dengan jujur bahwa DAP bukan dalang sebenar. Memang dia orang terbabit, tapi bukan dalang sebenar. Yang mensabotaj adalah Parti Komunis Malaya. Tetapi akibatnya pada masa itu, Parti Komunis Malaya memasukkan kader-kader mereka, wallahualam ini tanggapan saja, teori saja kepada DAP. Jadi selama itulah DAP sedikit terpalit dengan image kononnya mereka ini komunis. Ini kita tidak dapat pastikan, saudara-saudara. Kita tidak boleh tuduh. Kita boleh kena saman oleh DAP. Tapi apabila berlaku perhimpunan di Kajang, apabila berlaku desakan untuk membawa balik mayat Chin Peng, maka hal-hal ini telah pun diperbesar-besarkan. Jadi kita tolak tepi DAP. Nampak DAP mungkin mangsa dalam keadaan ini. Kita lihat kembali kepada pembabitan secara direct daripada negara besar Republik Rakyat Cina. Kita lihat apa yang berlaku di Kepulauan Spratly. Mereka bukan saja mengancam pulau-pulau milik Filipina yang berada di Laut Barat Filipina. Mereka bukan saja mengancam mau menduduki pulau-pulau milik Brunei dan Vietnam, tetapi mereka juga berlegar-legar di kawasan Kepulauan Spratly yang tidak jauh daripada
markas tentara laut kita di Kepulauan Terumbu Layang-Layang. Nampak? Laut Cina Selatan yang menjadi daerah ZII kita pun mereka masuki. Ini perekonomian dan militeri. Bagaimana pula dengan kemasukan 1,2 juta rakyat mereka yang tidak pulang daripada Malaysia? Kenapa mereka tidak memasukkan jumlah yang besar berkenaan ke Indonesia? Indonesia juga dulu aktif. Ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada Palu dan Arit. Sekarang masih ada Palu dan Arit di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia yang menjalankan agenda komunis adalah rakyat pribumi. Sedangkan di Malaysia pada ketika itu yang menjadi tunjang PKM adalah daripada komunitas rakan-rakan kita daripada komunitas Tionghoa atau Cina. Nah, jadi 1,2 juta rakyat Cina masuk tidak keluar. Kalau orang bilang mau dijadikan pengundi hantu, Allahu alam, kita tidak boleh tolak sebarang kemungkinan. Tapi kalau ada agenda lain yang kita tidak tahu, maka berdoalah. Semoga Malaysia terlindung daripada anasir-anasir yang boleh mengganggu-gugat ketentraman dan kedamaian kita. Ya. Cina melalui parti komunis mereka, sama ada melalui serpihan-serpihan yang ada di Asia Tenggara, tidak akan pernah berhenti mengintai peluang untuk mengganggu-gugat ataupun mungkin secara total mengambil alih kedaulatan negara kita. Jadi saudara-saudara, jauhilah elemen-elemen yang mendekatkan kita dengan Parti Komunis Malaya. Kita lemahkan mereka. Jika mau mereka menguatkan intayan, gerakan atau apa saja di negara kita, kita perlu memainkan peranan untuk melemahkan mereka. Kita perlu yang pertama sekali bersatu. Tidak kira Melayu, Bumi Putra, Cina, India. Kita bersatu. Kita jangan terlalu kaitkan bahwa komunis China itu adalah selari dengan rakan-rakan kita daripada masyarakat Cina. Tidak boleh begitu, saudara-saudara. Ya, kita harus bersatu. Kemudian pihak berkuasa kita harus mengambil peranan mengkaji cara untuk menapis hal ini supaya daripada 1,2 juta tadi tidak bertambah lagi. Kemudian carilah keberadaan 1,2 juta orang ini tadi dan bentangkan di parlimen, nyatakan supaya hati kita tentram. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.